Ha? Masuk potong yang. Tak boleh potong. Ya ke? Okey, soalan. Jangan masuk. Kira tak mau IQ ni dapat masalah. Ini strategi kan? Strategi. Nah. Saya ada bicarakan fitnah yang masuk dalam ni adalah itu kisah ni sebabnya selesai Yasin, oleh Yasin. Betul. Lagi Yasin. Ayat sebelum tu baca ayat sebelum tu apa dia? Ayat sebelum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpa mereka. Siapa yang kena bunuh ni? Orang kafir. Kan ayat tu kan? Waqtuluhum, bunuhlah mereka haitsu saqiftumuhum. Di mana saja kamu jumpa. Mana sekarang dalam kes perang antara Islam dan orang kafir. Itu wa akhijuhum min haitsu akhrajukum. Keluarkan mereka daripada negara kafir mereka sebenarnya mereka keluarkan kamu. Kita tawan negara orang kafir. Betul tak kata apa? Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Fitnah di sini bukan makna fitnah perkataan kita ni buat fitnah. Orang ni tak mau buat, kita kata mau buat tuduh, bukan. Fitnah sini balik kepada siapa yang cakap sekarang. Orang kafir kan? Makna fitnah sini maksudnya syirik yang ada pada orang kafir itu lebih besar dosanya daripada membunuh apa ni? Lebih besar daripada pembunuhan yang dilakukan oleh orang Islam. Orang Islam bunuh orang, berdosa, nak dibanding dengan dosa syirik mereka, dosa syirik lebih besar daripada dosa orang Islam bunuh orang. Dua-dua dosa besar kan? Orang Islam bunuh orang dosa tak? Dosa. Kalau tak benar, orang Islam bunuh dalam keadaan dia tidak dibenarkan oleh syarak bunuh, dia berdosa besar. Tapi dosa syirik orang kafir lagi besar. Sebab ayat tu maknanya wal fitnatu, dosa syirik asyaddu minal qatl, lebih besar dosanya daripada pembunuhan yang dibuat oleh orang Islam. Kalau fitnah itu maknanya tipu orang dosanya lagi besar daripada bunuh orang. Tak betul? Sebab fitnah sini maknanya syirik. Bunuh sini maknanya orang Islam bunuh orang kafir. Sebenarnya kesnya berlaku, tahu sejarah kan? Asbab nuzul tahu kan? Pada mula-mula Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah hantar komando. Itu cara Rasulullah takbir Madinah. Bila hijrah ke Madinah mula-mula dapat negara. Bila negara mula-mula tumbuh, dia kena kuatkan apa dia? Ketenteraan dia kena jaga negara. Dia terpaksa hantar komando. Jadi Rasulullah hantar komando ni, ada berapa orang sahabat jadi komando, dia pergi buat apa lagi? Keluar sampai ke satu tempat dekat dengan Mekah tu. Masa tu ketika itu bulan haram. Nak masuk bulan haram tu bulan haram. Bulan haram di sisi orang Arab dilarang membunuh. Dosa bagi mereka sangat-sangat tercela. Membunuh, berperang dalam bulan haram. Jadi seorang sahabat yang sebut nama Allah Alam, dia pergi panah seorang orang musyrikin Quraisy, dipanah. Bila dia panah tu mati kawan tu, orang musyrikin Quraisy buat isu apa? Muhammad dan orang Islam telah melanggar kesucian bulan haram. Mereka telah melakukan kesalahan yang besar, bunuh dalam bulan haram. Kan? Dosa besar ni, kesalahan besar. Maka Allah Ta'ala jawab dalam Al-Quran, wal fitnatu, dosa syirik kamu yang buat tu asyaddu minal qatl, lebih besar dosanya daripada pembunuhan yang dilakukan oleh orang Islam. Tukar isu. Sekarang orang petikai orang Melayu zalim. Orang kafir petikai orang Melayu pecah amanah, merompak, rasuah, tiris, tipih, macam-macam petikai. Macam mana kita nak dakwah kepada orang bukan Islam? Kita kata mika dosa syirik sebab pahala lebih besar dosanya daripada orang Islam yang pergi rasuah, menipu orang, hilang duit rakyat, makan duit rakyat. Dosa memang besar, tapi mika punya dosa sebab sembah pahala di sisi kami orang Islam lebih besar pahala dosanya daripada orang Islam lain tadi yang memang zalim. Mika lagi besar, lagi zalim daripada mereka. Itu sebab kalau UMNO bertanding dengan DAP, sokong UMNO. UMNO pula. Sebab UMNO Islam, DAP kafir. Tapi kalau UMNO Syiah mana?
Ini baru cerita Islam dengan kafir belum kan? Kalau PKR tu Islam, kalau PKR tu calonnya kafir kan? Orang UMNO tu Islam, sokong orang Islam. Kan? Kalau calon PAS kafir, calon UMNO Islam, sokong calon UMNO Islam. Jangan sokong calon PAS kafir. Siapa jadi kafir ni? Ha? Ada beberapa kawasan. Kan? Ada kata orang kafir nak masuk pakai lambang PAS. Di Kan? luar himpunan. Dia pun nak masuk pakai lambang tu. Tak soal pakai lambang apa. Kami tak tengok lambang. Kami tengok apa? Orang. Orang Islam. Yes. Sekarang ada masalah. Kalau tuan guru, Datuk Doktor Tuan Guru Ustaz Kamarul Ihsan bertanding guna lambang UMNO lawan dengan Lim Kit Siang guna lambang PAS di kawasan ramai orang Islam, menang ke kalau? Kalah Tuan Guru, menang Tuan Guru Lim Kit Siang. Pasal apa? Pasal orang kita telah dididik aswabiah berdiri. Bahkan kalau Tuan Guru Ustaz Kamarul Ihsan walaupun dia UMNO, dia masuk parlimen, dia akan cakap pasal akidah Islam. Walaupun bendera dia UMNO. Yang ni kalau bendera di PAS pun, tapi dia orang kafir, dia akan bercakap atas dasar akidah kafir. Kalau dia Syiah, dasar akidah Syiah. Sebab pentingnya calon itu dilihat, bukan parti. Macam kes juga ni lah. Calon di gerakan lawan dengan PAS. 70 parti Melayu Islam. Ya. 17 parti Muslim. Ya. Mana gerakan? 5,000 boleh jadi. Menangkapkan. Pasalnya sokong kafir. Itulah. Kita tahan. Betul. Kem itulah. Sebab dia ajar supaya pilih apa? Parti. Tidak dia ajar pilih Calon. calon. Dia jangan. Dia ajar pilih iman. Tadi tuan, kalau orang senang, kalau orang datang meminang anak perempuan kita, tuan-tuan tengok parti ke tengok calon dia? Calon. Tak tengok parti. Tak tengok parti, tengok calon. Kan? Tak tengok apa, tengok duit lah. Duit. Dia dah datang bilang Mika parti apa? Dia kata Mika parti apa? Tak tanya Mika parti apa? Saya orang PAS, saya orang UMNO. Mika PAS ke UMNO? Kalau PAS saya terima, kalau UMNO saya tak terima. Dia bilang kalau PAS saya terima, tak terima. Kalau UMNO saya terima. Kan? Saya wajib Saya nak cerita apa? Kalau dalam konteks mencari calon untuk anak pun tengok calon, takkanlah tiba-tiba negara lebih besar benda tu tak tengok calon. Mestilah tengok calon. Boleh? Tadi kata kalau Syiah tu. Syiah calon Syiah. Undi Syiah tu. Sama juga undur Syiah, tak Syiah lagi bahaya daripada orang kafir. Rasanya Ya? Ya? Kalimah? Betul. Apa masalah? Kita pun kami dengan Syiah, kita nak pergi mana? Pergi Islam. Kafir dengan Syiah nak undi mana tuan-tuan? Cari yang kurang mudarat. Kalau macam ni Islam Selangan kafir? Yang kafir UMNO Islam kafir Yang PAS tu Syiah. UMNO bukan Syiah. Ustaz Datuk Dr. Kamarul Ihsan. UMNO. Lawan seorang lelaki Syiah. Itu tak ada tengok juga. Orang Islam tapi sama Syiah sama tak Syiah itu. Tadi kafir dah Syiah dah. Kafir? Kafir ni kawan kafir besar ni. Kafir, selagi seorang lelaki Syiah. Tak tengok itu tengok sama dia saya sebut. Tengok mudarat lah mana mudarat. Tengok mana mudarat. Tengok mana Syiah mudarat. Ya. Ya. Kalau ikut saya kurang Syiah. Ya. Saya kurang Syiah bukan lain. Pasal yang tuan mudarat ada besar Syiah ni. Bukan main mudarat. Tak mudarat ada besar. So bila dia menang besok laki dia habis. Ya habis. Saya cerita ni apa ni lah. Contoh nanti apa ni? Ya. Kita pergi sekali pergi Khamah untuk
Untuk tujuan dah. Pergi ke insya-Allah boleh. Pergi ke apa ke bid'ah? Apa? Ya. Apa nama Arab apa? Arau. Arau. Datuk Rundin. Kangau. Dia lawan Datuk apa? Rundin. Lawan apa? Kita singgung dekat UMNO lah. Lawan UMNO. Rasanya UMNO lah. Ya, kita kempen. kita kan pergi tu tak sabu. Di benang. Apa pasal kata dia apa orang beriman dah tentu Islam kan. Orang kalau dia beriman dia Islam tentu Islam. Tapi apa pada macam ayat ni yang dia kata al-mani dukul fisil kita Nah. Ayyuhallazina amanu udkhulu fi Fisil mikafah. silmi kafah, masuklah dalam Islam seluruhnya. Apa yang maksudnya? maksudnya beriman itu kompon Islam ni. Kalau orang tu dah beriman tapi kenapa suruh dia masuk Islam? Betul? Betul tak? Memang betul pun. Bila ayat tu suruh sesuatu yang memang orang tu dah ada, maknanya supaya orang tu kekal di atas dia, sifat dia sebagai orang yang beriman. Rasulullah SAW kan banyak Allah Ta'ala perintah Rasulullah, padahal Rasulullah dah buat. Apa perintah Rasulullah? Rasulullah dah buat apa dia? Hati Allah, hati Rasul. Solat malam. Solat malam ataupun amal solat malam lah. Wa min al-laili fatahajjat nafilatan. Rasulullah dah sembahyang malam. Kalau tak suruh sembahyang malam. Ataupun ayat-ayat lain yang Rasulullah dilarang oleh Allah Taala. Memang Rasulullah tak buat pun, tapi Allah Taala larang. Yang tadi Allah telah suruh masuk pada Islam. Sedangkan orang beriman tu dah memang Islam. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam. Sedangkan orang beriman tu memang dah Islam kan? Maknanya apa? Maknanya sabat. Sabatnya apa ni? Istiqomah atas iman dan Islam kamu. Macam orang tu dia dah memang baik, rajin. Kita kata dia orang rajin, nak kata rajin. Kita kata kamu dia dah rajin, memang rajin. Kita kata rajin-rajinlah belajar. Maknanya bukan dia sebelum tak rajin belajar. Tetaplah di atas kerajinan kamu belajar. Itu maksud. Sama dengan ayat tadi. Wahai orang beriman, masuklah dalam Islam seluruhnya. Memang orang beriman tu dah beriman. Masuk ke Islam artinya istiqamah. Buat semua perintah Islam yang telah kamu buat. Bukannya mana sebelum ni tak Islam, tak beriman je. Ya? Boleh. Maknanya benda tu kalau dah memang dia dah buat, kita suruh maknanya apa? Istiqamah. Itu sebab jangan marah kalau orang suruh kita dah buat. Kan? Kata ngaji Quran. Saya dah memang ngaji Quran dah. Jangan maknanya dia suruh istiqamah ngaji Quran. Itu. Kan macam orang tabligh datang rumah kita kan. Dia pergi masjid, orang tak faham dia marah. Tapi mana yang buat masjid tu? Orang tabligh tu bukan tak tahu ustaz tak iman dia pergi masjid. Kita sangka baiklah. Apa dia? Dia suruh kita istiqamah pergi masjid. Tak apa. Dia ni marah orang ni. Orang tabligh tak kerti dia kita pergi masjid ngajak ke masjid. Dia yang tak kerti. Dia tak kerti. Macam kita lah nyuruh isteri kita kan. Kan? Tapi kadang-kadang tak faham. Kan? Isteri kita tengah masak, dia kata masaklah. Dia marah. Memang tengah masak ni. Bukan suruh dia. Memang tahu dah masak. Istiqamah masak. Betul ke masak maksudnya? Jangan dia berhenti. Tapi kalau isteri tak faham, berhenti lah. Macam tak nampak orang tengah susah-susah masak ni. Belum dia nyuruh masak. Bukan nyuruh. Istiqamah masak. Istiqamah masak. Kalau tak istiqamah dia apa? Kalau tak istiqamah masak apa jadi? Sampai yang sepatutnya masak tu, ini dia tak masak. Dia malas lah, dia campur. Capek tak masak lagi, dia bubur semacam-macam. Sakit perut, suami dia makan. Sebab saya tak sabar. Orang beriman, bila dia suruh masuk Islam, istiqamah, jangan terkeluar daripada iman. Sebab iman dia makin lama apa dia? Dia ada ujian, dia makin dia nipis, turun naik. Masuklah Islam. Maksudnya istiqamah dalam Islam. Sama juga tuan-tuan. Rasulullah kata apa? La taghdab. Jangan marah. Betul tak? Sama. Jangan marah. Apa makna jangan marah? Apa tuan? Lebih Oi, nanti kita ceritalah. La taghdab, jangan marah.
Sebab adakah Rasul larang kita marah? Rasulullah ada marah tak? Rasulullah ada marah tak? Marah. Ada. Tapi takkan Rasulullah larang kita marah sedangkan Rasulullah marah? Rasulullah larang kita marah, tiba-tiba Rasulullah buat marah. Mana boleh? Dia tak? Mesti ada makna. Jangan marah tu. Apa makna jangan marah? Ha? Marah tak kena tempat? Betul. Antaranya marah tak kena tempat. Kalau kena tempat, tak kena marah tak? Kena marah. Boleh tak? Satu lagi apa dia? Jangan marah. Dengan emosi. Jangan buat sesuatu yang boleh terjadi hasil daripada marah. Kalau marah, boleh marah, tapi jangan buat sesuatu yang terhasil dengan sebab marah. Marah ni bukan kerja kita, dia datang. Kalau tak kena dengan kita, dia datang. Kita akan marah, tapi jangan buat apa dia? Perkara yang terjadi dengan sebab marah tadi. Seperti bunuh orang, Buka aib. kufur, kafirkan orang, maki orang, ya, atau maki Allah Ta'ala dan sebagainya. Jangan. Marah boleh, tapi tahan. Sebab benda bila datang kita marah, kita jadi marah, tapi tahan. Kita tak mampu buang marah. Yang kita mampu tahan natijah daripada marah. Siapa yang berjaya tahan daripada natijah marah, dia tak pukul orang, zalim orang, maka dia orang yang kuat. Bukan orang kuat tu dia tak marah. Orang yang kuat tu apa dia? Sabar. Dia dapat menahan diri dia ketika marah. Dia marah juga, tapi dapat tahan diri. Bukan dia tak marah. Orang yang tak marah ni bukan orang. Tak marah tu bukan orang kan? Sebab Rasulullah pun marah. Tapi Rasulullah boleh jaga diri ketika marah. Dan marah kena pada tempat. Bukan tak marah. Itu sebab larangan jangan marah ni bukan maknanya tak boleh tu sabar marah. Hidup je tak. Orang tumbuk. Tak. Marah kena marah, tapi jaga. Jadi larangan dari itu ialah membawa masuk natijah. Sama juga ayat tadi. Wahai orang Islam, hendaklah kamu masuk dalam Islam seluruhnya. Maknanya apa? Sampai sudah kamu Islam. Sampai sudah kamu Islam. Kamu pada Islam. Sampai sudah kamu Islam. Jangan buat